Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah, tajuk yang ke-28 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ni adalah persediaan Ramadan. Lagi berapa hari je kan kita akan menghadapi ibadah puasa di bulan Ramadan. So semuanya adalah kewajipan ke atas kita semua umat Islam, insya-Allah. So apakah persediaan yang perlu kita lakukan? Lagi dalam beberapa hari, 40 lebih hari lagi, kita akan menyambut bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu kan. Ramai yang excited dan tak sabar kan, sebab banyak sangat fadilat dan keistimewaan yang kita boleh ambil daripada bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia, insya-Allah. Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Nurul Hanum. Okey, alhamdulillah, thank you yang bersama-sama dengan majlis ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita mulakan dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, alhamdulillah. Hai Puan Bihasna, hai Puan Nur Syawira, hai Cik Nur Fatihah. Okey, alhamdulillah. Hai Puan Siti Mariam Nordin. Okey, alhamdulillah, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Okey, so jom kita cek satu persatu. Apakah bentuk persediaan yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan ni? Kebetulan hari ni adalah hari pertama hari putih. Ada yang berpuasa ke hari ni? 13, 14, 15 Rejab. Disunatkan untuk kita berpuasa di bulan Rejab. So siapa yang ambil kesempatan, okey, alhamdulillah, tahniah. Anda mendapat banyak sangat barakah dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disunatkan untuk kita semua membuat persediaan. Kita di bulan Rejab dah boleh start dah puasa sunat Isnin Khamis, and then kita rebut pula peluang untuk berpuasa di hari putih, 3 hari di dalam bulan Rejab yang sangat-sangat special, di mana Allah ganjarkan pahala berlipat kali ganda, diampunkan dosa, dimakbulkan doa kita, insya-Allah. So tahniah siapa yang berpuasa sunat hari putih. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya, bila kita lagi beberapa hari nak menyambut bulan Ramadan yang mulia, kita kena cek balik, ada tak kita hutang puasa kita yang lalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang ada berhutang, silalah lunaskan hutang puasa anda, wajib dibayar. Fidyahnya, qada puasanya wajib dibayar dan diganti dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita ada bersalin ke, melahirkan anak, and then
waktu berpantang tu kena pula bulan Ramadan yang lepas. So dah kena kita bayar fidyah dan juga ganti puasa yang telah kita tinggalkan. Contoh, kalau tertinggal 20 hari, gantilah 20 hari. Dan kita kena bayar bilangan fidyah tu mengikut bilangan cupak yang telah mengikut kawasan negeri masing-masing. Mungkin Kelantan berbeza, Johor berbeza. So kita ikut majlis negeri masing-masing, insya-Allah. So kalau kita dah tak ada hutang dengan Allah, bila kita nak menghadapi Ramadan yang kali ni, kita akan menghadapi Ramadan yang kali ni dengan penuh makna. Sebab hati kita dah lapang, jiwa kita dah lapang, kita tak ada hutang dengan Allah, kita tak ada tertinggal ataupun masih lagi banyak perkara yang kita tak lunaskan pada Ramadan yang lepas. So hati kita pun, jiwa kita lapang, boleh berpuasa dengan tenang, boleh berpuasa dengan jiwa yang sangat-sangat gembira dan bersyukur, insya-Allah. Okey ya, seterusnya. Bila kita dah nak menghadapi bulan Ramadan yang mulia ni, kita kena tanam dan didik diri kita supaya kita boleh berjimat cermat dan bersederhana. Jangan boros dah, stop dah berseronok-seronok, stop dah berjoli sana sini, beli itu, beli ini, tapis dan hadkan kita punya penggunaan, pengeluaran, banyakkan saving. Saving kita tu kita boleh lebihkan dan kita gandakan pada bahagian nak infak harta pada jalan Allah. Sedekah kita, wakaf kita, infak kita, kita gandakan di bulan Ramadan yang mulia. InsyaAllah Allah akan permudahkan semua urusan kita. Jangan kita dah nak bersonok-sonok, nak beli itu, nak beli ini, padahal kita tak perlu pun. Tak perlu pun benda tu. Baju dah penuh dah satu almari, tudung dah penuh dah satu almari. Apa lagi yang kita nak beli lagi? So cukupkan diri kita, hadkan, kawal nafsu dalam diri kita ni. Jangan terlampau over, jangan terlampau orang kata rakus sangat nak itu, nak ini, sehingga berlaku pembaziran, sehingga berlaku sesuatu yang Allah murka, iaitu kita terlampau kejarkan dunia sehingga akhirat kita berciciran. Kita tak ready pun, mental, fizikal kita nak menghadapi bulan Ramadan. So banyak-banyak puasa sunat dah boleh mula untuk kita berpuasa sunat supaya nanti di bulan Ramadan perut kita tak terkejut. Sebab tu Nabi sarankan kita di bulan Rajab, Syakban dah mula latih diri kita untuk berpuasa sunat. Tak perlu hari-hari pun. Contoh, cukuplah kalau seminggu sekali kita nak latih diri kita berpuasa sunat kan. Ambillah hari Isnin sebagai contoh. Setiap hari Isnin je saya nak puasa sunat. Nak latih diri ni, nak latih perut ni supaya perut ni nanti tak terkejut, tak krem bila bulan Ramadan nanti kita terkejut. So latihlah, dan perut kita ni sendiri pun perlukan rehat. Perut kita sendiri ni pun perlukan penghadaman yang sangat baik dalam diri kita, insya-Allah. Okey ya, seterusnya. Di bulan Ramadan, persediaan, banyakkan infak dan sedekah harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seorang yang ringan tangan untuk menderma. Jangan kedekut, jangan bakhil. Sebab harta kita yang sebenar-benarnya adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan ke jalan Allah. Pahala daripada sedekah kita, pahala daripada infak kita, itulah hak milik kekal kita sampai hari kiamat kelak. So apa yang kita ada dekat dunia ni belum pasti dan belum tentu jadi hak milik kita. So banyakkan bersedekah, banyakkan infak, banyakkan wakaf harta ke jalan Allah. InsyaAllah Allah akan permudahkan semua urusan kita. Tak ada lagi keadaan stres dengan hidup, jiwa gelisah, jiwa tak tenteram. Tetapi bila kita banyakkan bersedekah, banyak kelebihannya. Boleh keluarkan kita daripada kesesatan, boleh keluarkan kita daripada sebarang penyakit berbahaya. Contoh kalau kita diuji dengan kesakitan kan, ada ahli keluarga kita yang positif COVID, banyakkan bersedekah. Sebab bersedekah ni boleh membuka 70 pintu rahmat dan boleh menutup 70 pintu bala. So banyakkan bersedekah. Kalau ada ahli keluarga kita yang dalam kesusahan, yang sakit, yang sedang uzur, terlibat dengan kemalangan, terlibat dengan bencana hidup, so banyakkan bersedekah. Ikhlaskan hati, redakan hati kita, jaga niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana bersedekah tak akan pernah membuatkan kita miskin. Tetapi janji Allah, orang yang bersedekah ni, dia akan semakin kaya, kaya dan kaya. Kaya jiwa, kaya hati, kaya akhlak, kaya peribadi, kaya ilmu, kaya pahala. Ni yang kita nak. Saham akhirat yang kita nak bawa di hari akhirat kelak adalah pahala asbab sedekah kita. Tabung amal jariah kita dah penuh ke belum? So latih dan didik diri kita. Ajak sekali anak-anak kita. Jom Umi nak ajar sedekah subuh setiap hari. Korang masukkan. Contoh kalau ada RM1, ayah ada bagi duit belanja lebih kan. RM1 lebih tu Umi nak ajar buat sedekah subuh pagi-pagi. Lepas solat subuh, masukkan RM1 ni dalam tabung, and then nanti dah cukup bulan, sebulan kita sedekahkan bagi orang makan dekat masjid, dekat surau, didik anak kita. Sebab nanti apa yang kita ajar waktu kecil ni, mereka akan follow dan mereka akan ingat dan mereka akan istiqomah lakukan bila mereka dah dewasa nanti. Itulah pentingnya didikan kita, didikan mak ayah kita. Bagi tahu dekat anak-anak apa kelebihan sedekah ni. Sedekah ni boleh menyelamatkan kita daripada malapetaka, boleh menyelamatkan kita daripada kejahatan manusia, kezaliman manusia. Allah akan bagi kita pahala berganda-ganda. Cakap dengan anak kita. Sebab kadang-kadang anak kita tak tahu, Umi kenapa kena sedekah? Umi kenapa kena bagi orang duit? Umi kenapa kena bagi makanan dekat orang? Kadang-kadang dia tak faham. Adakah kita ni pusat amal? Tak. Kita kena jelaskan dekat dia bahawa sedekah ni banyak sangat kelebihannya. Inilah adalah penolong kita nanti di hari akhirat kelak. Mungkin ada kesalahan kita, dosa kita yang Allah belum ampunkan, tetapi hanya kerana sebab sedekah, maka Allah gugurkan dosa kita asbab kerana kita banyak bersedekah. Cerita dekat anak kita, selitkan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat. Sebab bila kita bercerita dengan mereka, fikiran mereka, hati mereka sebenarnya lebih ingat dan lebih hadam apa yang kita sedang sampaikan. So itu akan menjadikan jiwa anak kita humble, merendah diri. Dia faham kenapa kena bersedekah, kenapa Islam anjurkan kita bersedekah. Okey, yang seterusnya, menyertai majlis ilmu. Bila kita nak menghadapi Ramadan ni, lagilah kita kena persiapkan diri kita. Banyak mendengar perkara kebaikan, banyak dengar ceramah, banyak dengar majlis ilmu. Sebab hati kita, jiwa kita, kita kena banyakkan mendengar perkara-perkara kebaikan supaya hati kita tak mati, supaya jiwa kita tak kosong. So bila kita banyak mendekatkan diri kita dengan Allah, dengar perkara-perkara kebaikan, Allah akan menghantar rahmat dan barakah dalam kehidupan kita. Banyak buat kebaikan, banyak ajak orang pergi masjid ke, ajak orang tutup aurat sempurna ke, ajak orang pakai stokin kaki ke, ajak orang pakai handsok tangan ke. Itu adalah antara bentuk-bentuk dakwah yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. So jangan lepaskan peluang ni. Ajak kalau perlu. Kalau kita nak hadiahkan dekat dia pun boleh. Sebagai contoh, kita tengok kan, kawan kita susah, tak ada duit. So kita ada banyak tudung labuh yang kita tak pakai, yang masih elok, kadang-kadang masih ada dalam plastik, siap ada tag harga lagi, kita tak pakai kan. So hadiahkan dekat dia. Boleh jadi ia menjadi saham akhirat kita. Macam Soleha baru berpindah daripada rumah lama ke rumah baru tahun lepas kan. Soleha nak clearkan almari. Soleha sedekah. Tudung Soleha tu hampir 100 helai. Soleha sedekah. Soleha tanya dekat Facebook. Soleha tanya, siapa yang teringin nak pakai tudung labuh tapi tak ada bajet? Soleha nak sedekah ni. Soleha nak sedekah. So korang boleh contact Soleha, PM Soleha. So Soleha sedekahlah semua tudung tu. Sebab kita tak nak nanti di hari akhirat kelak Allah soal kita, kenapa engkau banyak tudung, banyak baju tapi tak pakai, tersimpan je. Semua tu akan dihisap. Semua tu akan Allah tanya, kenapa engkau banyak pinggan mangkuk, banyak periuk belanga dekat rumah tu tetapi tak guna, tak manfaatkan. So semua tu akan dihisap di hari akhirat kelak. So kalau kita tengok banyak barang-barang dekat rumah kita yang kita tak pakai, yang kita simpan sampai last kali akhirnya dia rosak sendiri. Lebih baiklah kita sedekah. Kita tengok balik, kita tak nak nanti Allah persoalkan kita di hari akhirat, banyaknya barang kau, banyaknya harta kau dekat dunia tu, tetapi semua kau tak manfaatkan. Last rosak, terbazir begitu sahaja. Lebih baik kalau kau sedekahkan dan bagi kepada orang yang betul-betul memerlukan.
orang yang betul-betul berhajat dan berkehendak kan. Kadang-kadang orang nak beli sayang duit, dia fikirkan awal bulan 3 ni anak nak start persekolahan sesi 2022 yang baru. Banyak yuran nak kena belajar, anak 3 orang sekolah, anak 4 orang sekolah, semua tu perlukan yuran. Tadi baru isi pendaftaran sekolah anak tadika kan. Pendaftaran dah 100, buku 200 lagi. Kali kita nak bayar untuk dia seorang je dah 400. Cuba bayangkan macam mana kalau orang yang ada 5-6 orang anak bersekolah, kolejnya lain, asramanya lain. Ya Allah, banyak sangat kan? Banyak sangat perbelanjaan yang perlu kita korbankan. Mak ayah sangat-sangat struggle masa ni untuk menyekolahkan anak-anak kita. Sebab tu bersederhana. Bersederhana, beli apa sahaja yang perlu sahaja. Jangan terlampau membazir ikut nafsu serakah sampai kita dah tak kira dah. Dah tak kira dah ada duit ke tak ada duit ke, asalkan nak bergaya sahaja. Tak nak macam tu. Islam tak ajar macam tu. Okey, yang akhir sekali, kawal hati dan banyakkan merenung kelemahan diri. Yelah, kita nak puasa ni bulan Ramadan kan. Kita tak nak ada masalah dengan orang, tak nak berdendam dengan orang, tak nak orang sakit hati dengan kita. So clearkan segala masalah silaturahim, masalah ukhuwah yang bergaduh, berdendam lama-lama. InsyaAllah kita nak settlekan dengan clearkan hati kita, banyakkan istighfar, banyakkan mengaji, banyakkan zikrullah. InsyaAllah boleh bersihkan hati kita. Jangan kita nanti di hari akhirat kita dok mengumpat orang tu, kita dok sebarkan aib orang tu, merangkak-rangkak kita dok cari dia sebab nak minta maaf je. Sebab kita, dosa kita dengan Allah, Allah boleh ampunkan. Tetapi dosa kita dengan manusia, kita kena settle dengan manusia tersebut. Sebab tu jangan berdendam, jangan bergaduh, jangan bermusuhan, jangan apa-apa sahaja. Kalau orang buat kita, tak apa orang buat kita. Yang penting kita jangan buat orang. Sebab tu Soleha banyak remind tim Soleha. Tak apalah orang nak buat jahat dekat kita, orang baling batu dekat kita, kita balas dia dengan bunga yang cantik. Jangan kita bila orang buat jahat dengan kita, kita dok balas kejahatan dengan dia. Tak, Islam tak ajar macam tu. Tetapi Islam ajar orang buat jahat dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Sebab boleh jadi dengan kebaikan kita, kelembutan kita tu boleh memberi dia asbab Allah beri hidayah kepada dia untuk dia memperbaiki dia menjadi yang lebih baik daripada diri dia yang sekarang ni. Malah lebih baik daripada kita, insya-Allah. So doakan yang baik-baik untuk setiap orang sebab kita semua tak sempurna. Kita semua ada dosa kita. Kita semua ada aib kita. Allah tak buka aib kita sebab apa? Mungkin kita dekat dunia ni kita tak pernah nak buka aib orang. Kita jaga aib diri kita, kita jaga maruah diri kita. So jangan nak buka aib orang sebab bila kita buka aib orang, Allah boleh buka aib kita bila-bila masa je. So hati-hati. Bersihkan hati, sucikan jiwa kita. Kita dah nak Ramadan ni, jangan ada segala perkara-perkara buruk. InsyaAllah dekatkan diri kita dengan Allah. Allah akan mempermudahkan jalan mujahadah buat diri kita ni, insya-Allah. Sama-sama kita perbetulkan diri, insya-Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so Soleha mengucapkan kepada anda semua, mana yang belum settle puasa tu, settlekan puasa, bayar slow-slow. InsyaAllah jangan ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah kasih kita, kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.